Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala فتأمل فإذا هي أربعة الرزق تطالب النفس فيه تقول لا بد لي من رزق وقوام فقد تجردت عن الدنيا وتفرجت أيضا عن الخلق فمن أين يكون قوامي ورزقي. والثاني الأخطار من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده، لأن عواقب الأمور مبحة فيشتغل قلبه بها، فإنه ربما وقع في فساد أو مهلكة. فالثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما قد انتصب لمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضجة النفس. فكم من غصة يتجرعها وكم من شدة تستقبله وكم من هم وحزن يعترضه وكم من مصيبة تتلقاه. والرابع أنواع القضاء من الله سبحانه وتعالى بالحلم والمر ترد عليه حالا فحالا، فالنفس تسارع إلى السخط وتبادر إلى الفتنة فاستقبلته هنا أخذت الأنوار الأربعة. Maknanya lebih kurang, maka diamatinya ianya ada 4. Pertamanya rezeki, menuntutnya nafsu. Dia berkata, ya nafsu, tak dapat tidak bagiku daripada rezeki, dan mendirikan diriku, sesungguhnya aku telah mensunyikan diriku daripada dunia dan mensunyikan diriku juga daripada makhluk. Maka daripada mana ada yang nak mendirikan diriku ini dan rezeki. Keduanya, berbagai-bagai ketakutan daripada segala sesuatu yang menakutkan ataupun yang diharapkan, atau dikendakinya atau dibencinya. Dan yang dikendaki mencari segala kebaikan yang pada demikian itu ataupun yang merosakkan. Kerana sesungguhnya akibat satu pekerjaan itu samar-samar, maka membimbangkan hatinya dengannya. Maka sesungguhnya terkadang jatuh ia pada fasad dan kebinasaan. Dan yang ketiganya, berbagai-bagai kepayahan dan musibah yang dikenakan ke atasnya daripada setiap pihak. Terutama sesungguhnya kamu menyalahi bagi makhluk dan memerangi bagi syaitan. Dia menyalahi nafsu. Maka beberapa daripada keberkelan
yang dijalaninya, dan kadang-kadang dan banyak mana pula daripada kepayahan yang terpaksa dihadapinya, dan bagaimana beberapa keduka citaan dan kesusahan yang terpaksa ditempuhnya, dan berapa banyak pula musibah yang menemuinya. Dan keempat, berbagai-bagai qada daripada Allah Subhanahu wa taala dengan manisnya dan pahitnya yang menimpanya satu hal kepada satu hal. Sedangkan nafsu bersegera kepada marah dan bersegera kepada fitnah, maka dihadapkan dari sini aqabatul awarid yang empat. Jadi tuan-tuan sekalian, kita bercakap berkaitan dengan awarid. Aridun, awarid. Awarid ni berarti rintangan-rintangan, halangan-halangan dalam perjalanan. Jadi saya baca kitab ni ikut suasana kita sekarang. Jadi banyak halangan dan rintangan dalam kerja-kerja kita buat ibadat ni. Dalam buat kerja ni, itu lagi macam-macam. Tetapi tuan-tuan sekalian, itu Imam Ghazali yang besar-besar ni ada empat. Yang pertamanya soal rezeki. Yang keduanya tuan-tuan sekalian, berbagai-bagai kebimbangan, ketakutan. Ada saja yang mengekori kita. Kita tengok kali ini, ambil nombor kita, pakai sini. Yang kerja pejabat pun ada kerja. Macam-macam kebimbangan, ketakutan. Sedangkan tuan-tuan, masa depan kita tak tahu. Dia mubaham ni sama-sama. Sebab semua ni dalam genggaman Allah. Takluk pokok. Genggam, Tuhan genggam. Di bawah takdir Allah Ta'ala. Maksud takdir itu tuan, Allah yang menentukan takdir. Tak boleh ubah. Jadi kalau kita tidak betul-betul tuan memiliki satu keyakinan yang kuat, kita akan, kalaupun kita tak gugur dalam perjalanan, paling kurangnya kita selalu lemah. Yang disebut oleh Imam Abu Ali Saidnok disebut sebagai putus. Putus ni tengah rancak ni seluruh. Ada masalah tu. Lepas tu berbagai-bagai kepayahan dan kesusahan yang menimpa kita, ujian dan sebagainya. Yang keempat Imam Ghazali sebut di sini tadi, iaitu berbagai-bagai qada Allah Ta'ala menimpa kita. Kadang-kadang manis, kadang-kadang pahit, kadang-kadang orang tahan tuan. Mana kata dengan kesusahan, dia tak tahan dengan kesenangan. Ada setengah pula dia tahan dengan kesenangan, tapi dia tak tahan dengan kesusahan dan kepayahan. Itu kita ada istiqamah dalam perjuangan ini. Kita ambil sedikit tentang pandangan tentang Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, Imam Ghazali dia hidup sekitar 500 tahun selepas wafat Nabi SAW. Artinya tentang kitab ni dah berumur isi kandungannya hampir 1000 tahun. Tapi dia masih segar dan real dan masih relevan untuk kita gunakan pada dalam perjuangan kita, insyaAllah. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wa ta'ammala, maka aku amat-amati, aku pilih, aku perhati. Wa idza hiya arba'atun, maka ianya ada 4. Dia melihat kiri kanan depan belakang yang menghalang, mengganggu gugat perjalanan dia dalam buat kerja-kerja agama ni, kerja-kerja Islam ni. Dia tengok ada 4. Yang pertamanya al-luqu, soal rezeki. Perhatilah, kadang-kadang kawan kita tengah rancak seluruh. Saya dulu tuan-tuan ada seorang apa sebutan negeri itu. Saya tuan-tuan pergi ceramah negeri itu. Masa tu dia ketua pemuda. Bila saya pergi ceramah negeri itu, saya tahu pak pasangan, berpasangan dengan dia. Saya mengenal dia lebih dekat. Jadi tuan-tuan dia ketua pemuda negeri itu. Sejak belakangan tuan, saya nampak dia dekat dia. Dia ceramah orang lain. Dan dia tak nampak dalam program-program yang saya hadir tu, dia tak ada. Dia tanya lah kawan-kawan, mana pergi kawan kita ni? Masuk UMNO ada tak? Ketua muda masuk UMNO. Apa cari rezeki lah dari mana? Dia kata macam mana masuk UMNO? Dia ni kontraktor. Jadi projek-projek dia banyak. Terhalang, terganggu. Masuk UMNO. Satu hari dia jumpa dia. Dia nampak saya macam bola, dia nak lari tapi dia ada tak lari. Mai kau lah, dia kata babak. Dia minta minum kopi. Dia bawa dah masuk kedai kopi minum. Dia kata babak. Dia boleh kepala.
Betul macam Ustaz kata, cukup betul. Dia kata apa yang betul? Nasi sejuk gulai panas. Apa dia teringat ceramah saya? Saya kata kita dengan UMNO ni macam nasi sejuk gulai panas. Dah sejuk gulai panas. Saya mula-mula pergi kedah tuan. Bila dia transfer dia baru pergi kedah. Duduk di kedah, kerja di kedah. Dia tumpah rumah mentua dia. Orang bak gendang ni tuan, pagi-pagi antara sarapan dia nasi sejuk gulai panas. Nasi sejuk yang malam tak habis tu, gulai tu panas. Bola kayu apa? Kayu tanah. Oh, tuan, mula-mula makan kembang negok ni mana tak? Kembang. Tapi sampai seminggu dia ketagih. Mak ada lagi nasi sejuk gulai panas. Tak ada dah. Dia ketagih tu. UMNO tu. Mula-mula bantu UMNO tu, dia kembang tunggu ni geling-gelang. Nak salam ke perempuan tu. Nak salam ke puteri tu. Tapi lama-lama ketagih tu. Lama-lama dia ketagih. Dia orang besar. Nasi sejuk gulai panas. Kalau kita ni gugur pasal apa? Mestilah. Dia takut mesti bimbang pasal mesti. Akhirnya masuk UMNO. Jadi jaga-jaga tuan-tuan. Jangan bimbang pak mesti. Mesti ni jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalaqakum summa razaqakum. Dia jadikan kamu, dia rezekikan kamu. Kejadian kita dengan rezeki secara package. Allah tak jadikan makhluk dengan tak ada rezeki. Semua makhluk dalam muka bumi ini dijadikan oleh Allah bersama-sama yang rezeki. Siap tertulis dah. Nabi kata tertulis di belakang lembu jantan. Tertulis di belakang ikan. Nama si Polat bin si Polat. Tulis siap dah juga. Tulis siap dah nama kita ni. Belakang ikan tu, ikan temenung, ikan curut, semua tulis siap dah. Pergi ceramah di Perlis kan. Di Pajamu saya makan ikan bawai juga. Gulai bawai. Sedap ni. Mana ambil ikan ni? Pergi pada Muslah. Pagi tadi saya pergi pada Muslah. Saya tengok segar-segar ikan saya beli 10 ekor. Sebab kata ikan ni lok siam. Rupanya tuan-tuan ikan bawai lok siam tu begitu banyak sekali. Ada tulis nama saya je kok. Sidik Nur. Sampai ke aku. Tapi klaimnya apa? Jangan bimbang rezeki. Takut rezeki habis. Itulah tutalibuhun nafsu. Mana menuntut dengannya nafsu. Nafsu ni dia. Tengoklah macam mana kita tarbiyah ni. Kalau mana kata kurang tarbiyah dia, kurang kita didik dia, asuh dia dengan baik, maka nafsu ni selalu meragu-ragukan kita. Berkata-kata dalam hati kita, apa dia kata? Wa taqulu, nafsu tu kata, la budda li min rizqin wa qiwamin. Dapat tidak bagiku ni rezeki dan qiwam. Qiwam ni untuk mendirikan tubuh badan itu. Untuk menunggu, untuk menegakkan badan. Kalau aku tak ada rezeki, aku mati ya. Ini kata nafsu yang meragu-ragukan soal rezeki ni. Nafsu antaranya duk ragu-ragu nak makan apa, nak itu, nak ini. Tengoklah makam kita, makam apa. Kalau orang kita ni orang miskin, kita tanya isteri kita tanya kita apa, besok kita nak makan apa. Orang miskin belah sana, belah balik, tuan lagi berat tak ada. Getah kilo 6 kupang, 8 kupang tu tuan bayar. 8 kupang. Dah tak ada tuan 2 hari makan, sekali makan tu berat dah tak ada. Belah Kedah seperti Kedah malam dia orang cerita. Belah balik pokok senang. Mampu lagi di mana tak tahu. Pokok senang ni Nurul ni tak makan 3 hari ni. Mampu di mana tak tahu. Hilang di mana sana. Lepas tu belah ni pokok senang padang terang. Isteri tanya bah, esok nak makan apa? Itu orang miskin. Naik makam sikit, ya besok nak makan di mana? Tinggi makam, ada Najib, besok nak makan Sabah. Ini Najib, pemimpin UMNO, besok nak makan Sabah. Jangan bimbang tuan-tuan bapa rezeki. Saya tuan-tuan sekalian, ya Allah, saya tekad tuan-tuan nak sediakan pendidikan percuma kepada anak murid saya. Tanpa mengaji pondok saya tak kena kayuran.
Setakat tak kena kayuran, tuan-tuan sekalian, saya makna kata bagi mereka beras. Bagi mereka ikan, bagi mereka ayam, bagi apa masak, apa makan. Jadi mengaji. Tuan-tuan sekalian, pengalaman saya belah itik telur ni, pengalaman saya lah. Yang pernah saya belah. Kalau kita belah tuan-tuan 1,000 ekor, paling banyak boleh dapat 700-800 yang sehari. 700-800 jarak, 700 tinggal banyaklah sehari. Saya belah 1,000 biskit 1,200 ekor. Satu hari telur saya telur itik tu 1,000 ekor, 1,000 biji. Kemudian kira-kira 1,000 biji telur. Apa kena pagi hari ni? Aku bawa telur banyak tu. Lama-lama dah rosak dia telur tu. Apa dah bagi kat saya telur 1,000 biji. Apa kena pagi hari ni? Aku lama dah telur. Dia kempen tadi aku beli apa? Allah bagi rezeki, jangan takut. Kalau kita pemurah, tuan Allah lebih pemurah daripada kita. Yang ikut pengalaman saya duduk di Manjung. Kiri kanan saya tu ada orang duduk lah. Sebelah rumah saya belah kanan tu, dia tanam satu pokok membelah, buah merenduh, bertongkat tuan dengan kayu. Orang lalu dia bagi, membelah. Sebelah saya lagi, dia tu kedekut sikit. Dia tengok dia belah dia ada 5 biji dia. Dia dengan suami dia, kemudian anak 3. Betul-betul 5 biji. Betul tak? Kita pemurah, Masya Allah. Allah lebih pemurah. Ni orang pahal haji berjihad RM2 korban. Ada juga. UMNO kedekut tu sudah. Najib tu lagi kedekut. Dia berkata Najib murah. Dia bagi berin, lepas tu Allah bagi dia 2.6 bilion. Pemurah tu. Jadi tuan-tuan sekalian, ini nafsu. Kalau ada ragu-ragu tentang rezeki, insya-Allah kita faham ini nafsu. Lepas tu orang tanya saya, tak payah kerja kan? Yang tu kena betul kita ikam. Tuan buka kita ikam. Yang dikau oleh Syekh Ibn Atha'illah. Di antara tuan-tuan tajuk utama dia bicara berkaitan rezeki. Dia kata rezeki ni, bab rezeki ni dia ada 2 makam. Pertamanya dia sebut tuan-tuan, iaitu makam asbab. Yang kedua makam tajrid. Kebanyakan kita orang awam ni makam asbab lah. Tak ada masalah kita boleh bekerja, berternak, bercucuk tanam, kita boleh. Tapi jangan ragu-ragu pasal rezeki. Jangan takut pasal rezeki. Soal kerja tak ada masalah, boleh kerja. Saya pun belah ayam, belah itik, belah kami, saya belah semua. Kita kerja, kita kerja. Tapi jangan ada hati-hati ni ragu tentang rezeki. Aku tak lagi tak bagi tu, tak bagi tu, kena bimbang. Tuan-tuan sekalian, yang kedua bukan tajrid. Tajrid ni tak ramai. Macam dulu tuan-tuan tunggu pondok ngaji Mekah 2-3 tahun. Balik pada Mekah buka pondok. Apa kerja dah? Tak kerja apa? Kerja mengajar. Daripada pagi sampai ke malam. Tunggu umur saya tu, jadi tak kerja apa, mengajar. Kita anak muridnya bincang. Kita bincang satu orang kita kata kalau Tok Guru turun ke belah, boleh kita turun ke belah. Biar Tok Guru jangan turun belah. Kita pakat. Minggu ni kumpulan ni turun buat belah. Minggu depan kumpulan ni. Tok Guru janji bukan masuk ke lapang tadi. Masuk ke lapang. Ada Allah buka pintu hati anak-anak murid dia untuk bantu Tok Guru dia. Bukan zakat tuan-tuan orang bagi zakat. Siang pun bagi zakat kan. Saya tengok ada satu siang tu tolak padi 2 guni belakang biadek dia tu. Saya tengok ni siang ni nak pergi mana? Oi Dan, hang pergi mana Dan? Aku nak bayar padi cekat. Kau zakat apa kakak piak? Ada bagi apa? Bagi siapa lagi? Bagi Tok Guru lah bodoh. Dia kata aku bodoh. Itu ada lagi lah. Itu dia. Dia pergi rumah Tok Guru. Tok Guru saya tu isteri 4. Tadi dia tanya pula Tok Guru mana rumah? Dia bertunjuklah dia kopi. Tok Guru. Abang Dan, saya nak bayar tadi zakat. Letaklah tahun tu aku terima lah kata Tok Guru. Siap pun bayar bagi zakat kata Tok Guru. Habis. Tak nak bayar lah. Baru yang memang tak ada lah. Nak makan itu insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan ada rezeki. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, itu nafsu kita. Sebut gitu, takut
Itu dia. Takut pasal rustik. Waqad tajarratta. Dia kata anil dunia. Tajarrattu anil dunia. Sesungguhnya aku mana telah menyembunyikan atau getah aku ini telah menghasilkan diri daripada dunia. Fatabarrattu. Dia kata aidan anil khalqi. Dan aku juga telah mentafarruqkan menghasilkan diri aku daripada makhluk. Bukan hasil maksud kita hasil daripada makhluk tu terus lari daripada makhluk dah. Kita hasilkan diri daripada makhluk yang nak merosakkan kita. Yang mana kata yang tak heret kita derhaka pada Allah. Dia nak membantu dalam perjuangan kita. Ini kita kena hasil diri daripada mereka. Adapun makhluk manusia yang nak bantu kita berjuang di jalan Allah, membantu kita dekat dengan Allah, kita tak boleh makna kata menghasilkan diri daripada mereka. Di mana Allah pesan, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong bercampur gaul di atas jalan takwa, jangan kita bercampur gaul di atas jalan makna kata maksiat dan kederhakaan kepada Allah Taala. Nafsu kata kita tak mau kawan dengan orang jahat ni. Tak mau berkawan dah. Kita nak hasil daripada dunia. Dunia pun ambil yang halal aja. Yang halal haram dah tak mau ambil. Famin aina yakunu khiwami. Habis di mana kita nak cari pendapatan untuk mendirikan tubuh badan aku? Dia kata warizqi. Di mana nak dapat rezeki? Ini bisikan awal nafsu. Membimbang-bimbangkan kita tuan dalam perjuangan ini. Kalau kita tak tahan, habis kita lari. Kita kena bertawakul kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawakul itu tuan berasaskan wakalah. Wakalah ni wakil. Sekarang tuan sekalian, contohnya kita ni nak buat gunung kenara. Takkan semua kita nak buat. Nak manggil pun kita nak itu ini. Nak kita wakil-wakil kan. Soal panggil memanggil, serah kat Pak Mat. Kenapa serah Pak Mat? Kerana Pak Mat ni orang asal kampung ni. Dalam kampung tu, dalam semua duduk dalam kepala dia. Kalau nak cula, bagi kat dia. Dia tak payah pergi rumah-rumah. Dia duduk dalam rumah dia. Dia dalam kepala dia ni, komputer dia lah. Dia tahu dah rumah ni, rumah ni balik, kerja berapa. Kita serah soal panggil memanggil, serah kat dia. Macam mana hati kita rasa? Lapar. Air relax je, keduri dekat. Aku dah serah kat Pak Mat dah. Soal panggil memanggil. Pasal apa serah Pak Mat? Sebab saya yakin Pak Mat berwibawa dan mampu melaksanakan kerja. Kita serah pada orang dia. Kita lapar tak ada masalah. Iwakala tawakulu. Kita serah urusan rezeki pada Allah. Kenapa serah pada Allah? Allah lah yang bernama Ar-Razzaq. Dialah pemberi rezeki. Pernah tuan Nabi Sulaiman satu hari minta pada Allah soal rezeki, dia nak urus. Tuhan kata tak mampu. Dia nak cuba. Allah kata silap. Dan tuan tahu Nabi Sulaiman, semua jin-jin duduk bawah tangan dia. Satu dia buat 3 pasar. Pasar pertama bagi makan dulu yang ada di laut. Biaya. Mula-mula dia bagi makan udang. Terus semua jin-jin ambil rezeki, bagi kat udang makan. Totong kata kami bila pula. Cari pula rezeki, bagi kat totong. Ikan curut kata kami tak makan lagi. Cari pula untuk ikan. Dan jin kata kami bila tak makan pula. Jin dia cari rezeki pula diri. Lama-lama Sulaiman angkat tangan. Allah. Tapi rezeki ni tuan-tuan kena ingat. Kan? Dia rezeki ni saya ibaratkan macam air dalam tangki. Oh kata belok rumah. Apa nama? Baca, kita baca. TDK 2032. Siapa ni jam? AKD 2032. Dulu mana jam? Blok. Orang tak balik, masuk tak balik. Tak tolong kan. Ada AKD 2032. Kata apa? Azia. Minta dah, minta tolong insyaAllah. Minta tolong insyaAllah. Mana ni lupa dah. Jin.
Malaysia ni bawa sungkaman dia. Betul-betul macam Firaun. Ada. Allah Ta'ala pemberi rezeki. Dan tertulis di Lauhul Mahfuz semua siap dan tergantung atas dia. Jangan kita bimbang. Tapi cuma kita faham tak, rezeki ini ada rezeki mazmun. Tak sebut awal pun pasal nak jumpa dia bangkong lagi jauh. Tak ni tuan-tuan saya baca di Twitter tahun 93 tahun setengah di Manjung saya baca macam tu. Kalau nak tunggu yang tu pakai botol akan datang untuk tuan dengar. Dan bahawa rezeki ada rezeki mazmun, ada rezeki maksum, ada rezeki ma'un, ada rezeki tuan ma'un. Ini semua rezeki-rezeki. Yang pertama dinamakan tuan rezeki mazmun, rezeki yang dijamin oleh Allah. Itu rezeki yang Tuhan tentu pada azali bahawasanya tuan selagi ada hayat kita, rezeki untuk hidup tu mesti Tuhan akan letak siapkan. Kalau kita ajar kita sampai, masalah klinik kita ada air makanan tak boleh bantu orang. Sebab dah habis rezeki kita. Selagi kita ada, rezeki tetap ada. Rezeki mazmun namanya yang dijamin. Yang kedua, rezeki tuan-tuan, rezeki maksud yang telah dibagi-bagikan oleh Allah Ta'ala. Nak pakai apa? Kita nak pakai apa hari, nak makan apa? Kadang-kadang tuan-tuan, bukan rezeki kita, tapi Jumaat, hari cuti hari Ahad, kita pergi belilah udang lah, sotong lah, suruh isteri kita masak. Pergi sayang Jumaat, Zuhur. Kemudian tuan-tuan silat, habis-habis bagi salam, imam bagi Assalamualaikum. Saya terima wakil habis bulan, minta tuan-tuan semua pergi rumah, tunduri arwah. Kita pergi sana, tuan-tuan sekalian, kemudian bukan sotong macam-macam lagi ada. Kawin makan pulut 3 pinggan, lupa yang di rumah. Udang sotong kita tu. Isteri pula telefon, bang, abang sampai dari kampung. Apa ni, makanlah mana yang ada. Bukan rezeki kita. Rezeki itu telah diagihkan rezeki maksud. Ketiga, rezeki mamluk. Mamluk ni rezeki tuan-tuan, milik kita. Saya bela kambing, tu ada tuan-tuan tak 70 ekor. Saya makan semua kambing tu. Makan semua tu kambing tu mampu aku. Intik telur intik tadi 1,000. Nak makan 1,000 telur intik. Mampu. Dia mamluk dia, pemilik dia. Bukan mana ni. Yang ketiga, yang seterusnya dipanggil rezeki mau'ud. Rezeki yang dijamin yang dijanjikan oleh Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin as-samai wal ardh. Kalau penduduk satu karya beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu berkat langit dan bumi. Dalam rekod dunia tuan, sampai sekarang, mana ada negara yang tak ada orang miskin? Abang saya kata saya. Jepun, Amerika, Jerman, Belanda, China komunis, mana negara semua ada orang miskin. Tapi tentang di zaman pemerintahan Islam, ada negara tuan yang tidak, negara Islam yang langsung tak ada orang miskin. Macam di zaman pemerintahan Umar bin Aziz tuan, ada orang yang berhak terima zakat atas jalan miskin. Sebab semua diberkati oleh Allah rezeki mereka itu. Jadi sahabat-sahabat yang dirahmati sekalian, yakin janji Allah. Macam sekarang ni, itu jalan dia punya pemikiran dia. Itu jalan atau jalan, itu jalan. Ini penasihat ekonomi Najib. Apabila berlaku di mesin negara, makna kata pendapatan kita kurang daripada perbelanjaan. Nampak dia bilang? Itu teori ekonomi. Caranya kita mesti kurangkan perbelanjaan, kena tambahkan pendapatan. Macam mana nak kurangkan perbelanjaan? Dia potong habis subsidi. Semua subsidi itu habis dia potong. Macam mana nak tambah perbelanjaan? Iaitu tentang dia kenakan GST, menaikkan cukai. Yang cukai. Adakah masalah ekonomi negara kita Malaysia makna kata dapat diselesaikan? Dia tak yakin janji Allah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin as-samai wal ardh. Ini buat janji. Allah takkan mungkin janji. Kamu bertakwa, kamu laksana hukum mahkamahku, aku janjikan keberkatan. Mesti. Kita yakin ni kita berjuang. Masalah ekonomi takkan selesai kalau kita balik pada ekonomi Islam. Oh, apa cetak ni GST? Semua kena. Haram ni GST. Mau tanya saya haram apa? Haram jadah
Habis tuan-tuan. Semua kena cukai. Budak pun kena. Anak saya tu orang saya kebak jalan lari. Kena GST Pampers. Pampers kena GST. Orang cacat pun kena. Ada pelajar saya orang tu cacat. Dia bergerak pakai kursi roda. Lepas tu tayar depan tu bengkok. Saya kecil tu. Dia beli parasi RM50. GST kena RM3. Cacat pun kena. Ada pedut tak ada pedut? Mana tak ada pedut? Jangan. Tak balik oleh Islam tak salah. Saya cakap lah. Nama Umar Mu'aziz juga. Dia duduk atas padang. Dia tengok awan sedang bergerak. Awan menduk. Yang hitam pun nak turun hujan. Dia kata kat awan habis turunlah di mana pun. Hasilnya sampai ke aku. Kalau awan tu berlawak pergi sampai ke Iraq, turun hujan. Orang Iraq tentang tanam gandum, tanam kurma, hasil kurma zakat sampai ke Damsyik. Itu juga tuan-tuan sekalian, kalau awan tu pergi ke Mesir, di Mesir turun hujan. Orang tanam gandum, zakat gandum boleh sampai ke Damsyik. Berkat tuan-tuan. Kita ni tengah, ya Allah, mana ada muka bumi Allah subur macam Malaysia. Kamu berdiri di mana-mana pun di muka bumi Malaysia. Kamu hadapkan muka kamu ke laut. Di sana ada ikan. Di sana ada minyak. Hadapkan muka kamu tarik mak. Sana ada balak. Hadap ke benda, itu ada padi. Hadap ke sana ada sawit. Apa tak ada di Malaysia juga abang. Jangan muka bumi Allah yang macam Malaysia. Hang tanam apa, semua hidup. Buat apa pun. Tak tanam pun boleh hidup kan. Tak payah tanam. Beli rambutan, makan buah rambutan sedang biji. Bila rasa nak berak, lepas belakang. Jangan tengok 4 bulan balik tinggi tu lah. 4 tahun tu dia bubuk. Namanya bot tandai. Nabi boleh kamu lingkup habis lah. Maksud, tak ada takwa. Kalau kita nak ni, dia apa lah? Ceramah ke kuliah? Kau bayar ada. Dia tu pula sekali geram. Ya Allah, ya Allah. Jadi dia paling habis. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan kata menjadikan kefakiran, kemiskinan. Kalau kita tak laksana hukum Allah, takbir Allah, kalau gitu ni, itu semua fikiran tak pakai. Sikit lagi, satu lagi tuan-tuan. Kata Imam Ghazali Wasani. Yang kedua, al-aqtaru min kulli syai', iaitu berbagai-bagai aqtar, ketakutan daripada tiap-tiap sesuatu. Yang kedua, orang buat kerja ni dia biasa kalau tak betul-betul itu terserah diri kepada Allah, banyak yang membimbangkan dia, yang menakutkan dia. Apa takut? SB tu ikut aku, nombor kereta dah ambil. Ada orang jumpa saya, Ustaz, nombor kereta dia Ustaz dia ambil. Ya, memang nombor kita aku ada di JBJ. Ada siap betul. Dia nombor kereta aku takut apa? Tak ada lah. Ini aku tak takut. Aku takut masuk neraka kan. Yang tu aku takut. Manusia marah letak pergi. Manusia marah boleh buat apa-apa. Katalah manusia marah kat kita. Dia boleh buat apa? Kumpulkan seluruh pemimpin dunia dalam dunia ni, pemimpin. Kita ambil presiden apa ni, Perdana Menteri Palestin yang Yahudi. Kita ambil Rusia punya presiden. Kita ambil Amerika. Kumpul-kumpul, tunjukkan satu kemarahan. Dia mana bawa? Dia nak apa? Paling tinggi dia ambil pes tu, pak, dia bawa kita haji. Nanti habis. Tapi kalau Allah marah, tuan-tuan, la yamutu fiha wa la yahya. Masuk neraka, mati pun dah, hidup pun dah ada. Lalu kita tak takut. Apa kita takut dengan manusia? Kita tak heran. Yang kita bimbang takut murka Allah. Allah datang murka. Apa tanda-tanda kemurkaan Allah? Allah tak bagi hidayah dan petunjuk pada kita untuk berjuang Islam. Tak teringin nak berjuang. Harimil mu'minin ala qital, kata Allah. Wahai Nabi, kobar semangat umat Islam, orang beriman, untuk berperang, untuk berjuang. Punya hebat orang ceramah kita tak tergerak hati kita. Itu mana hati kita matilah tuan-tuan. Kalau dia ada bawa iman, kalau disuruh untuk berjihad di jalan Allah, dia tak boleh duduk di tempat kata terpelat dimanggil. Sebab dia ada bawa iman. Bawa iman ni macam bawa sate lah.
Bakak bawah, bakak santai. Kita menyaluk. Pasal apa dia menyaluk? Ada bakak. Bagus yang ambil kipas buh depan tu. Tak menyaluk pun. Pasal apa tak menyaluk? Tak ada bakak. Orang ada bawa iman ni, bila orang sobar sangat jihad dia akan bangkit. Ini sampai bakau semua tak ada. Tak pakai aku semua bergegar memang aku. Demi pada. Itu tak ada bawa iman. Sebab itu tuan-tuan, yang kedua yang membimbangkan kita dalam buat kerja Islam ni al-aqqa min kulli syai', iaitu tuan-tuan kebimbangan, ketakutan daripada setiap segala sesuatu. Ya qafuhu aw yarjuhu, sama ada dia takut ataupun dia harap. Bimbang yang dia takut, banyak yang dia takut. Takut itu takut. Dan dia bimbang juga tak dapat apa yang dia harap. Angkat tak naik, gaji tak naik, orang tak sanjung, gitu-gitu. Bila kita mengharapkan sesuatu, tuan-tuan, apa di tangan yang ada di tangan manusia, kita takut sesuatu yang apa datang kepada manusia, kita tak dapat berdiri tegak. Kita sebenarnya mengharapkan redha Allah, mengharapkan anugerah Allah, mengharapkan manfaat rahmat daripada Allah Taala. Au yuriduhu au yakrahuhu, sama ada yang dia harapkan, dia kehendaki, ataupun yang dia benci. Ada yang kita benci, takut sesuatu yang kita benci kena orang kita. Kita makna kata kadang-kadang kita mengharapkan sesuatu, takut yang kita harap tak dapat. Ini yang membimbangkan, menakutkan kita. Sedangkan tuan-tuan, kita berhajat sesuatu, kita terpaksa menghadapi risiko. Seperti mana kata para ulama, innal makarimah ala hasabil makarih wa innal lazzat ala hasabil mu'nah. Sesungguhnya kemuliaan itu, innal makarimah, kemuliaan yang kita nak cari itu ala hasabil makarih, mengikut kadar kebencian. Lagi tinggi kemuliaan yang kita nak, lagi tinggilah kebencian yang terpaksa kita hadapi. Kita nak tegakkan hukum Allah, tetapi kita nak tegak hukum Allah di satu perkara yang senang, yang mudah. Terpaksa kita menghadapi berbagai-bagai kepayahan, kebencian dan kesusahan. Wa innal lazzat ala hasabil mu'nah. Sesungguhnya kelazatan itu ikut kadar belanja. Kalau nak makan sedap, kena duit banyak. Ni bawa duit RM3. Lepas tu bagi isteri RM3, faham lah RM3. Masak sedap-sedap. Sedap apa RM3? Tak menteri kena jawab lah. Nak isteri masak sedap bagi RM100. Oh, dia pergi market beli barang banyak. Tak boleh makan sedap. Ni masuk kedai toyang, nak makan pancit, sekira-kira RM3. Agak-agak dia bagi apa tuan-tuan? Dia bagi ayat suap 3 kopok. Nak tegak negara Islam, tapi kita pun mampu. Mana boleh? Tak boleh tuan. Lepas tu dalam bab kita buat kerja Islam ni, kita kena ingat bahawasanya Allah letakkan syarat. Tentang surullah yang suruh. Kamu tolong dulu agama Allah, baru Allah tolong. Wala yansuran Allah man yansuru. Nescaya Allah akan tolong orang yang tolong agama. Tak boleh malu pasal ya Allah wa amalakum. Kena bekerja lah tuan. Kena zahirkan buat kerja. Jadi banyak benda yang bimbang dan makna kata yang menyusahkan kita. Au fazadahu, ataupun yang benda yang merosakkan kita. Lianna dia kata Allah qimal umuri mubhatun. Sesungguhnya kata Imam Ghazali, kalau sesungguhnya segala urusan ini mubah. Mubah itu tuan sekalian, iaitu sama-sama. Kita letak calon 40 deposit, belum tentu menang kalah. Benda itu mubah di tangan Allah Ta'ala. Jangan duk tanya menang atau kalah. Yang pentingnya kita buat kerja atau buat kerja. Menang dan kalah itu serah pada Allah. Tuan-tuan, Nabi Musa lawan Namrud, lawan Fir'aun. 40 tahun dia berdoa. Macam-macam dia buat. 40 tahun baru menang. Itu Nabi. Kita bukan Nabi. Tapi kita buat gerak kerja. Alhamdulillah, berkembang elok. Sebab itu tuan-tuan sekalian, saya harap sungguh-sungguh. Ini diletakkan di bau lah jenah tarbiyah. Hari tu nak share main ni. Dia bisik dengan saya. Tu guru bisik kat dia. Nak menzahirkan 12,000 tentera. Berjuang-berjuang. Lepas tu PJ pula serah kat saya. SB kata ya ada.
12,000 tentera ni tak tidik kepala. Dia cektuk aku rebut. InsyaAllah kita cuba buat tuan-tuan. Jadi saya tu pandang tengok orang nak melahirkan 12,000 ni. Dia kita punya organ kita ada, tanzim kita ada. Cuma kita nak perkasakan. Sekarang ni untuk pelawat tuan-tuan sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, mereka pusat dah ada majlis Nuqabah namanya. Majlis Nuqabah mereka pusat ni disertai tuan-tuan sekalian oleh semua negeri. Satu negeri dilantik 3 nakib teras. Kemudian seorang lagi pengurusi lajnah tarbiyah. Satu negeri di Perak ni kita ada tuan-tuan 3 nakib teras dan seorang pengurusi lajnah tarbiyah yang mereka duduk tuan-tuan di bawah makna kata yang disebut sebagai majlis Nuqabah pusat. Siapa nakib dah? Nakib dia tuan-tuan presiden kita sendiri, tuan guru presiden kita sendiri. Kami 2 bulan sekali ditarbiah oleh presiden. Supaya tuan-tuan apa yang kami dapat di pusat itu dapat kita turunkan kepada semua agar lepas kita dipertanggungjawabkan, diarah untuk mewujudkan pula makna kata majlis Nuqabah negeri Perak. Majlis Nuqabah negeri Perak ni tuan-tuan sekalian terdiri pada nakib-nakib di kawasan. Jadi kalau ada di sini YDP ataupun pengurusi lajnah tarbiyah kawasan, saya harap sungguh-sungguh supaya dengan cepat serta-merta lah hantar bintang bak mesyuarat lantik 3 nakib teras mereka kawasan. Nakib yang jangan tak lantik nakib PAN pula. PAN pun pimpin usaha kita dan ada ikrar pertama kita mau PAN biar betul-betul PAN yang tak PAN kita tak mau. Betul kita nak biodata dia, keahlian dia. Kita nak tahu semua. Kita tak mau PAN ditarbiah oleh orang yang bukan PAN. Dia pun tak PAN. Macam nak bagi kita PAN. Kita nak betul-betul nakib PAN. Kerana nakib ni makna kata akan ditarbiah dekat negeri. Negeri pula ditarbiah oleh pusat. Kita nak macam itu. Jadi satu kawasan tolong hantar dengan serta-merta pada siswa lajnah tarbiyah. Tolong hantar cepat 3 nakib teras jadi kira kau teras. Macam pokok tu, yang tengah-tengah tu, kata mampu tu. Nakib terai ni, petik tu, menyala lampu tu kan. Jangan tu petik tu, tu terai kepala otak apa. Ini tu nak menyala, ini tak terai dah. Cuit pakai tu kan. Kita nak macam tu. Saya bentuk dengan dia sebut lagi kitabnya Ma'alim fi Tariq. Sahabat Nabi ni, dia pun macam tentera di medan tempur. Ketua kata, tembak! Tembak tu kan. Ketua kata, tembak! Nak tembak Allah. Weh, mana boleh lagu tu? Cuit panggil selalu. Apa? Weh, tak banyak soal. Lantik yang nakib macam ni. 3 orang. Cari pengurusi lajnah tarbiyah kawasan secara automatik. Jadi mana kita Perak ni kita ada 24 kawasan. Tuan-tuan kali dengan 4. Berapa? Sebab lagi? Apa? Kecil-kecil lemah. Dia bagi bawah. 96 campur AJK lajnah tarbiyah negeri. Kita ada berapa? AJK tarbiyah negeri. Ada lebih awak ke 20 orang lah. Itulah 100 lebih. Makna kata majlis Nuqabah PAH di Perak. Bahkan kita dah ada tuan-tuan madrasah Nuqabah. Jadi soal makna kata pemberi pengisian tu kita alhamdulillah. Kemudian tu di kawasan semua nakib-nakib di kawasan tu menduduki majlis Nuqabah kawasan. Jadi kami ni 2 bulan sekali kita pergi ke pusat. Apa yang kita dapat dari pusat kita turun ke negeri. Di dalam majlis Nuqabah negeri tu wakil hukum pasar semua ada. Kerja kawasan yang ada itu pun pula di kawasan masing-masing. Ada nakib-nakib yang pimpin cawangan. Mana dia pula atas arah presiden. Kita ada satu fikrah. Kita cuma ada satu nahoda. Dan kita tak ada nahoda 2, 3. Kita akan beri wala kepada nahoda kita ni insyaAllah. Allah berjanji dalam Quran, "Man yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun." Siapa beri kesetiaan kepada Allah dan Rasul, memberi wala kepada pemimpin presiden dia, nahoda dia, maka parti Allah dan saya beri kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi daripada majlis Nuqabah ni kita boleh arah. Dan kita akan ambil data-data tentang pergerakan ahli-ahli kita, ahli usrah kita dan sebagainya. InsyaAllah cita-cita nak mencapai
12,000 ni insya-Allah berhasil. Insya-Allah berhasil. Jadi saya nak sebut pada tuan-tuan sekalian ni, malam ni PJ kita juga akan sebut, iaitu tuan-tuan sekalian, kita harap sungguh-sungguh kita sedang turun kawasan sekarang ni untuk bagi taklimat tentang projek 12,000 ni. Di antara perkara penting bagi kita yang terdekat ni, bahawa tuan-tuan Presiden dalam program Hemah di Batu Kurau akan melancarkan untuk melahirkan Murabitun 12,000 di Perak. Jadi Presiden akan melancarkan. Jadi kita harap sungguh-sungguh tuan-tuan kempen habis-habisan, berimpun ramai-ramai, kita tunjuk para Presiden hadis tuan-tuan sekalian berkaitan dengan 12,000 ni. Tuan Presiden dah sebut sejak 2008 lagi tuan-tuan. Tak ada satu negeri pun dia respon. Kemudian tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ilham pada PJ kita, dan saya pun teringat benda yang sama. Alhamdulillah, baru-baru ni tuan-tuan, Mesyuarat Perhubungan Negeri Perak telah meluluskan projek ni untuk melahirkan 12,000 pejuang-pejuang Islam di negeri Perak. Di bawah Parti PAS ini, saya dianggap dilantik sebagai pengarah. Jadi tuan-tuan sekalian, projek program terdekat, kita turun ramai-ramai ke Batu Kurau, tuan-tuan balik semua, panggil semua anak usrah semua turun. Kita berdiri di depan Presiden, bahawa kami menyahut seruan Presiden untuk melahirkan 12,000 pejuang-pejuang Islam yang sanggup bersama-sama dengan Presiden, bersama-sama dengan Parti Islam Malaysia PAS ini. Boleh tak boleh? InsyaAllah tuan-tuan. Kerana Allah meletakkan syarat walladzina jahadu bina. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, baru datang lanah biannahum subulan. Baru Allah datangkan pertolongan dan bantuan. Jadi kerja kita sekarang, tunjukkan kesungguhan kita, kita mau menang. Kita patuh perintah Allah, kita korban habis-habisan. InsyaAllah kemenangan akan dianugerah oleh Allah kepada kita, insyaAllah. Jadi satu lagi program yang besar, insyaAllah di bulan 9 kita akan buat perhimpunan besar-besaran Murabitun 12,000 ni. Kita akan kumpul semua dan kita akan bakar betul-betul semangat tuan-tuan untuk menghadapi pilihan raya kali yang ke-14 ini, insyaAllah mudah-mudahan. Jadi saya rasa cukup setakat tu. Kita ada program, tapi tuan-tuan jangan lupa telur tu. Tuan-tuan kena tolong saya. Sebenarnya tuan-tuan, pengalaman saya lah, saya duduk belah itik banyak kali lah. Saya kena buat daerah dulu sebelah itik, itik telur. Lepas tu sebelah kali kedua. Pengalaman saya, kalau kita ada lebih kurang 1,200 ekor itik. Itik ni tak tahu lah, kita agak-agak je. Nak kira, tak boleh. Mana tuan-tuan boleh kira itik? 1, 2, 3, 4, rah! Aku tak boleh kira itik. Dia kena makan dengan mewah ke apa, kita tak tahu. Tapi pengalaman kita, kalau kita belah itik 1,200, 1,300, paling banyak kita dapat 700, 800. Ini dapat ada 1,000 biji. Potong mutil bagi tuan. Tu tak kira lagi bak tali arwah. Ada sari 1 biji tali arwah. Tak ada apa, tak kira orang. 50 ekor kera tuan-tuan, dia turun, dia putih telur saya. So itik tu, sekor pegang 2 biji. Dia sengih kat kita. Saya pun tak tahu nak buat apa. Dia pakai tapi beli lemau. Saya beli lemau dia siap. Beli sini RM250. Tak rimau betul, patuh. Sana sekor 100. Saya beli 10 ekor balik. Mula-mula dia takut. Lepas tu tak takut lah. Lepas tu ada kawan kata, Ustaz, pergi cari taik rimau. Taik rimau. Bila rimau tu ada, taik ada. Terus percaya lah. Ni rimau tu. Tepi bizu, tepi. Aku mau tak? Tak mau tak? Terima. Boleh tak bagi taik rimau? Dia kata boleh. Dia buka kandang tuan. Rimau tu dia ada tu. Rimau tu dia. Jadi lagi kita kritik banyak. Yang pertamanya saya buat telur masin. Yang kedua saya jual telur tak masin. Yang ketiga buat buah hulu. Buah hulu saya ni banyak dapat panggilan seluruh Malaysia. Dia berkata, Ustaz, ni nak komplain pasal buah hulu. Pasal apa pula? Ceramah dekat nak kumpul. Buah hulu lembut dia kata. Tapi buah hulu ni tak ada lah sebab tak lain kali. Tapi telur tu tuan-tuan bagi habis lah. InsyaAllah. Kalau telur tu tak habis, lekeh dah. Tak ada 12,000 lah. Tak ada lah. Telur pun tak boleh habis. Aku nak telur tadi. Telur aku habis lah. Tak habis telur ya. InsyaAllah kita
mana kamu akan datang kita diizin oleh Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فاسق اللهم رابطتها وأدم الدها وأهلها سبلها واملأها منك الذين يطلبوا أشرا صدورها بقيد الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك ومثال الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا أن الحمد لله بالعالمين. تكبير.